Terima kasih Rosita dari Sarawak dan kita terus bersama dengan seorang lagi tetamu kita yang membawa kembali satu isu yang memang panaslah juga. Tahun lalu banyak kali kita bincang tentang isu ini dan saya pernah berkongsi tentang pengalaman pribadi berulang kali. Keldai akaun. Ya, betul. Mangsa keldai akaun iaitu jangan serahkan kad bank anda, dan bersama dengan kita yang akan membincangkan tentang perkara ini supaya kita lebih waspada dengan keadaan sekeliling kita iaitu Cikgu Izzat Johari, ikon BMF Malaysia. Assalamualaikum, Cikgu. Terima kasih. Cikgu, terima kasih kerana bersama kami. Ya. Ini memang masalah ni sebab ramai yang terkena. Ada yang memang kita akui mereka tahu apa yang mereka buat. Jadi mereka ni terang-teranglah bersalah. Betul. Ramai lagi yang dalam kategori mangsa ni, Cikgu. Tidak tahu pun akaun mereka digunakan untuk tujuan-tujuan yang kita pun tak tahu sebenarnya apakah tujuannya. Kadang-kadang akaun ini memang tidak digunakan langsung oleh individu tersebut, telah lama diabaikan. Betul. Dan kini aktif kembali dan dimasukkan dalam kategori blacklist. Mungkin Cikgu boleh terangkan sedikit tentang modus operandi terlebih dahulu yang membuatkan mangsa-mangsa ni terperangkap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih pada pengacara. Pertama sekali kita kena faham bahawa ada dua kategori sebenarnya keldai akaun ni. Satu keldai akaun yang macam tuan sebut tadi, dia memang keldai. Orang yang keldai ni dia memang layak jadi keldai dan dia bodoh jadi keldai. Tapi kita tak boleh cakaplah keldai tu bodoh. Tapi ada satu lagi kategori yang kita terlepas pandang iaitu mangsa keldai akaun. Yang macam tuan sebut tadi, dia memang tak tahu. Dan itu yang pertama, dia tak tahu yang akaun dia digunakan. Yang kedua, dia tahu tapi untuk tujuan lain yang sebenarnya. Maknanya dia ikut prosedur yang diberikan tapi sebenarnya untuk tujuan lain, tapi akaun dia digunakan untuk tujuan lain. Wow. Ini dua kategori ni kita terlepas pandang sebenarnya. Saya akui pihak berkuasa, contohnya pihak PDRM sendiri, memang membenteras isu keldai akaun ni. Memang kita sokong sangat-sangat. Sebab ini memang jenayah yang sangat terancam. Tapi bagi mangsa ni, sebagai contoh, ada satu kategori yang kita dapat aduan apabila dia nak memohon kerja. Di luar sana, saya nak bagi tahu kat pihak kerajaan Malaysia, ada pihak yang mengambil kesempatan untuk golongan muda contohnya, nak kerja, you kena salah satu syaratnya kena serahkan kad akaun. Wow. Bayangkan. Dan kenapa? Dia ada alasan dia. Nampak macam realistik. Minta kad akaun sebab kita nak masukkan you punya gaji. Kita bagi you duit lagi RM200 untuk buka akaun di bank tersebut. Dia buka akaun baru. Kad bank tu dia serahkan kepada konon sokol majikan tersebut. Dan akhirnya bila 2 minggu selepas tu kerja tak dapat. Kontak tak dapat, apa tak dapat, jadi RM200 bukan duit saya. Tak apalah sangat, biar je lah. Kita tinggal je lah. Tapi bermula situlah sisi gelap dia. Dan tiba-tiba 2-3 bulan selepas tu, datanglah report polis bila dia nak buat transaksi. Contoh akaun lain sebab bank dia akan detect semua akaun. Jadi bila ada report, you punya akaun akan kena detect dan dia disekat. Bila dia sekat tu, dia kata, kali pertama mungkin dia kata, oh ni something wrong lah. Kali kedua barulah dia terasa yang memang betul-betul ada report yang banyak. Kadang-kadang ada satu mangsa ni sampai 5-6 report, ada yang 10 report, 13 report. Dan akhirnya barulah dia sedar yang dia telah menjadi mangsa. Ini persepsi ni ataupun situasi ni yang kita nak bantu mangsa ni supaya dia tidak terenaya. Ini yang kita betul-betul mengharapkan pihak PDRM membezakan dua kategori ini kerana yang keldai akaun memang banyak. Itu kita terpaksa akui. Tapi yang mangsa ni mereka takut. Betul. Diorang takut, diorang tak tahu nak buat apa sebab benda ni sangat unik. Kes ni memang terpencil. Jadi itu yang berlaku sekarang ni yang kita nak minta orang di luar sana, para penonton, jangan sesekali serahkan kad bank. Terutamanya walaupun syarat dia nak gunakan account number, saya pun nak bagi. Semua orang nak bagi nombor akaun, you masuklah duit. Tapi kalau kad bank, tolong jangan bagi. Bila dia tanya ataupun dia minta syarat macam tu, kita boleh suspend dia. Walaupun dia majikan syarikat yang besar, dia nak minta kad bank takkan.
Tak boleh. Ini memang betul-betul scam lah. Jadi ini juga suatu yang agak mengejutkan di mana ada modus operandi sebegini. Mampukah pihak berkuasa membezakan antara yang betul-betul kedai dengan yang merupakan mangsa? Itu saya boleh katakan memang ada kes yang kita katakan kita dah berjumpa dengan PDRM bila kita uruskan kes ni. Memang ada diakuilah ada pegawai yang terkeliru. Okey. Kita pun manusia. Pegawai polis pun dia manusia juga. Dia terima hari-hari banyak report. Tapi dia bila dia dah dapat sedar, kita datang tampil memaklumkan dan dia betulkan balik. Ini anggota PDRM sangat membantu kita. That's why kita begitu nak bagi tahu, cuma pihak berkuasa PDRM dah sangat membantu. Cuma sekarang ni kita nak sedarkan mangsa kita. Kita nak sedarkan rakyat Malaysia. Jangan orang muda selalunya lah. Inilah sekarang ni kan macam-macam nak bekerja jawatan macam-macam digital so. Tapi syarat dia nak bagi kad bank. Tolong jangan. Kalau nak buka akaun tu biasa. Saya sendiri rasa semua kan bila kita nak kerja satu majikan disuruh kita buka akaun. Itu normal. Tapi untuk serah kad bank, yang tadi kategori nak kerja. Yang ada satu lagi kategori kita nak pinjaman berlesen. Okey. Bukan bank, ini pinjaman berlesen yang dikeluarkan oleh KPKT yang ada lesen. Untuk makluman, hari ini saya nak dedahkan jugalah supaya KPKT sedar ada pinjaman wang berlesen yang didalangi belakangnya Along. Wow. Saya terpaksa keluar kenyataan ni. Tapi bukan semua. Dia ada satu syarikat yang depan konon-konon berdaftar belakang Along. Okey, mangsa nak pinjam duit. Niat dia nak pinjam duit. Dia bagi syarat dia KPKT dia membenarkanlah untuk bagi kad bank. Okey, fine. Tapi kad bank tu telah disalahguna oleh pihak syarikat tadi. Nampak tak situasi itu? Maknanya bukan salah mangsa. Mangsa nak pinjam duit dan dia dapat duit tu. Tapi rupanya dalam masa yang sama, syarikat yang berlesen tadi tu telah gunakan akaun untuk tujuan skamer. Itu yang kadang-kadang kalau ramai kat luar sana perasan, bila orang nak scam kita pakai WhatsApp, berlakon jadi kawan kita, dia bagi nombor akaun nama semua, kadang nama Melayu, nama Cina, nama India. Kita pun tengok nama orang, padahal bukan syarikat ke apa. Betul. Itulah kedai akaun yang betul-betul niat nak dapatkan untung. Tapi yang mangsa ni dia tak tahu apa-apa, akhirnya ada report polis. Kita sangat kesian lah. Itu kes yang kita uruskan yang latest tu, anak daripada dia orang Sarawak. Mak dia di Kuching. Anak dia cari anak dia hampir lebih sebulan tak jumpa. Lost contact. Rupa-rupanya ada di balai polis sebelah Johor. Bayangkan mak dia terpaksa fly daripada Sarawak datang cari anak dia, dan kami alhamdulillah melalui ketua jabatan kita Tuan Syed Kamaruzaman, dia pergi bawa mak dia keluarkan anak dia balik. Ini kerjasama daripada PDRM. Kita kena akui PDRM dapat tahu je cepat-cepat betulkan balik. So kita berharap masyarakat di luar sana tolong janganlah, pesan ke anak-anak, pesan ke adik-adik, kalau ada abang, kakak, tolong bagi tahu ini modus operandi ini sangat unik. Dan akhirnya takut-takut kita dituduh sebagai kedai akaun. Ini sangat-sangat bahaya. Saya cakap betul. Di mana saya semalam saya ada baca beberapa keratan akhbar berkenaan dengan perkara ini. Antaranya kes seorang wanita berusia 23 tahun kononnya mendapat panggilan telefon menyatakan bahawa beliau telah memenangi cabutan bertuah bernilai RM100,000 dan kemudian diminta untuk memberikan detail akaun seperti nombor akaun, nombor PIN pun kena bagi juga. So dekat situ sebagai ialah kita sepatutnya berhati-hatilah bila melibatkan nombor PIN tu, perlu untuk hati-hati kan. Dan akhirnya beliau ditangkap kerana kononnya menjadi kedai akaun dan sebagainya. Dan ini duit cabutan betul tadi dapat tak? Dia tercabut terus lah. Dapat dalam jail. Dia tercabut masuk dalam jail. Pergi. Jadi ini merupakan situasi yang membimbangkan lah, cikgu kan. Jadi sekiranya perkara ini berlaku kepada masyarakat ataupun kita sendiri, apa langkah seterusnya yang perlu kita lakukan supaya kita perlu memberitahu kepada pihak berkuasa bahawa kita adalah mangsa, bukan kita merupakan mereka yang merelakan menjadi kedai akaun. Okey, pada langkah pertama lah tujuan kita nak bagi tahu dekat Selamat Pagi Malaysia, penonton di luar sana, pertama sekali apa-apa urusan yang melibatkan perkara peribadi, IC, lesen Wak Imah contohnya, kad bank, tak boleh diberi kepada pihak kedua dengan izin kecuali urusan-urusan rasmi.
Yang tu yang pertama itu kena ingat yang tu. Walau macam mana sekalipun. Dulu saya ada bagi tips tentang IC. Nanti kita Perlu untuk palang kan? Itu Okey. perlu. Ada signifikan dia. Yang kedua, apabila melibatkan majikan atau kerja, contohnya nak buat urusan, bila nak serahkan kad mesti ada terma-terma dia yang jelas. Okey. Kalau perlu, hanya dalam Malaysia ni hanya KPKT saja yang dapat kebenaran tersebut untuk urusan membenarkan pinjaman wang Malaysia. Okey, yang lain tak boleh. PDPA kita. Yang ketiga, tolong jangan buat keputusan sendiri apabila contoh macam tadilah ada scam ataupun tawaran. Tolong masyarakat kita sedar, bincang dengan keluarga. Bincang dengan pasangan. Jangan bertindak sendiri. Lepas tu nanti di alasan saya dipukau. Tak adanya. Tak ada. You teruja. You tengok ada 100,000, you seronok. Sama juga nak pinjam, nak bekerja. You kena bagi tahu keluarga. Saya dapat kerja sekian. Betul. Saya disuruh untuk hantar kad bank. Jadi kita nak perkara tu diatasi. Jadi perlu ada pihak kedua di kalangan kita supaya kita sedar kita buat keputusan. Betul. Dan yang terakhir sekali, jangan kalau bila dah terkena, contohnya bila dah terkena, pertama sekali bila ada report apa, terus buat report polis mengatakan akaun dan transaksi tersebut bukan kita yang buat. Okey. Penafian dulu. Okey. Apa-apa penafian dulu. Lepas tu baru kita akan ikut flow yang polis akan lakukan, siasatan akan lakukan. Walau bagaimanapun, kami daripada Amas Jagat memang kita tawarkan facilitate untuk mangsa-mangsa ni yang dah terkena. Yang dah duduk dalam jail pun kadang. Jadi kita bagi tahu kat keluarga kalau ada di luar sana yang perlukan bantuan, pihak polis boleh membantu, tapi kadang-kadang pihak polis dia tak boleh nak attend semua kes. Betul. Kami akan sediakan, kami akan berhubung sebab kita ada hubungan baik dengan Bank Negara, dengan PDRM sendiri. Memang kita ada dan kita membantu ni bukan maknanya ada setengah orang kata dia kena cas apa tak. Kita hanya ambil sebab pengurusan nak bergerak lah. Contoh nak pergi Johor. Satu perkara lah kita nak pergi Johor tu kan. Jadi tolong hubungi kita melalui hotline kita Jabatan Aduan Sejagat 011 1503 2020. Itu hotline kita 24 jam tapi WhatsApp lah dulu. Hantar pesanan mesej dulu dan kita akan bimbing. Benda dah berlaku, dah jadi mangsa. Jangan kalut. Tenang, kita ikut prosedur dan kita akan bantu sampai dia boleh keluar. Alhamdulillah kita dah lebih daripada 100 orang kita dah tolong dalam masa setahun lepas. Sebab tahun lepas PKP, ramai yang pergi buat pinjaman di pinjaman wang berlesen. Tapi rupanya mereka ni jadi mangsa. Jadi kita harap sangat-sangat mangsa di luar sana ataupun yang jangan jadi mangsa lah. Masyarakat tolong sedar, kad bank ni sangat penting. Betul. Yang IC tu satu perkara. Yang ni kad bank tadi. Dah lah bagi kad bank, bagi nombor PIN, package. Siap. Jadi tolong sedar dan jangan elakkan diri daripada terjebak. Walau macam mana sekalipun, jangan serahkan. Walaupun adik-beradik. Dan ada kes kita, kawan baik mengenakan kawan ni sendiri. Konon nak pinjam kad bank kan, nak bagi nak pinjam, nak transfer duit apa semua, akhirnya kawan ni dah kena sampai masuk polis. Yang kawan pinjam ni, si peminjam ni, relax, tenang di luar. Tak bertanggungjawab. Jadi itulah kita harap-harap masyarakat kita sedar. Sangat-sangat. Cikgu, kalau kita lihat scam seumpama ni kan, sudah lama sebenarnya berlaku. Dulu sasaran adalah golongan yang berusia, keluarga emas. Golongan OKU pun ada yang disasarkan. Tapi kini kita lihat golongan muda, pencari kerja, mereka yang terdesak, semua menjadi sasaran. Tetapi dalang di sebaliknya tu cikgu, macam mana nak membanteras scam ni? Kita mengharapkan PDRM cuba melakukan sesuatu yang terbaik lah. Kes keledai akaun ni spesifiknya memang perlukan penyiasatan yang begitu terperinci. Kerana pertama, akaun yang digunakan oleh akaun orang lain. Apabila kita ambil satu kes lah, satu presiden kes, bila mangsa ni dikatakan dia bukan akaun dia. Pihak polis boleh siasat siapa yang keluarkan duit yang dimasukkan tersebut di ATM. Jadi pihak polis sepatutnya boleh trace siapa yang keluarkan duit tersebut di bank. Yang kita tahu di mesin ATM
satu depan mata, betul. belakang, topi, semua ada. Jadi waktu ketika duit tersebut dikeluarkan, kita boleh trace siapa yang keluarkan. Dan semestinya bukan mangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak bank sini kita nak sarankan, bantu pihak polis untuk keluarkan penyata bank. Ada satu kes kita, mangsa duduk dalam, ditahanlah, ada kes lain. Tapi akaun meriah. Amai. Akaun digunakan, bayangkan. Dia duduk dalam, dah kena tahan polis pun. Kes lain lah. Tiba-tiba akaun dia digunakan, dalam masa yang sama, polis kata dia yang keluarkan. Jadi kita kata macam manalah nak kata sampai tahap tu. Maknanya anggota polis pun dia ada terhad dia, limitasi dia. Jadi kita cadangkan kepada pihak polis, lihatkan daripada sudut itu termasuk dengan bank. Dan untuk makluman, kita Amal Sejagat dijemput oleh pihak bank negara untuk membincangkan perkara ini secara terperinci untuk mencari jalan penyelesaian. Sebab benda ni teknikal. Saya cakap terus-terang, kita di Jabatan Aduan kita memang kita perlukan benda ni sangat terperinci. Sebab kalau tersilap, kita terbantu pula keledai akaun. Kalau tersilap. That's why kita tak nak membantu keledai akaun, tapi kita membantu mangsa keledai akaun. Ini sangat sensitif sebenarnya. Sebab kita terkeliru. Betul. Ada mangsa, contoh, kami dapat dia ni memang keledai akaun, dia berlakon. Ada. Ada. Memang ada. Tapi silap besar lah. Konon-konon dia nak mangsa. No, kita cek terperinci. Kita call bank, kita cek semua apa benda. Akhirnya dia mengaku sendiri. Kita nak sampai dia mengaku sendiri. Kita kata, you dah buat keputusan untuk jadi keledai, you jadilah keledai. Itu pilihan di atas tangan anda. Dia yang pilih jalan tu. Kita nak buat macam mana kan? Ini sangat-sangat susah lah. Tapi kita harapkan masyarakat lah. Saya berharap dengan peluang yang diberikan oleh Selamat Pagi Malaysia TV1 terutamanya lah, masyarakat perlu lebih sedar. Betul. Proses didikan kesedaran ni makan masa. Kena diingatkan selalu, kena diberitahu. Jadi dengan adanya ruang yang ada ni, kita nak pastikan masyarakat kita tidak terjebak lagi. Kalau andai kata berlaku sekalipun, ada cara-cara dia dan jangan takut. Mana sebab mangsa kan. Jangan takut. Tampil, bagi tahu atau pihak keluarga bagi tahu untuk kita bantu dan selesaikan masalah tersebut. Lagi sekali mungkin nombor telefonnya cikgu. Hotline kita yang pertama sekali, ini hotline untuk kita aduan lah. 011 1503 2020. Itu yang pertama lah. Dan laman web kita www.amalsejagat.org.my. Buka itu untuk buat aduan online lah. Kita sediakan insyaAllah. Dan itulah kita berharap sangat sebab kita takut kes ni sebenarnya dah lama. Tapi kita sangat takut dan setiap hari bila kita terima aduan berkaitan dengan mangsa keledai akaun, pertama sekali kami sendiri pun dah jadi sebab. Sebab apa? Mereka dah lah susah. Ditimpa lagi musibah tersebut. Jadi saya rasa macam tidak adil lah bagi mereka dan kita sangat mengecam dan menyokong penuh PDRM untuk menangkap keledai-keledai akaun ni. Dan juga yang kepala dia lah. Ada juga aplikasi dalam talian yang boleh anda gunakan untuk menyemak sama ada nombor akaun anda sebenarnya ada laporan polis atau tidak dan sebagainya. Penting tu, kalau ada rasa mungkin kekeliruan, anda juga boleh menghubungi balai polis yang terdekat untuk membuat laporan. Jadi semua ini adalah penting dan kerjasama daripada PDRM sebenarnya adalah sangat tinggi. Juga ada mereka datang untuk bersama dengan kita di dalam studio membincangkan isu yang sama. Terima kasih kita ucapkan kepada Amal Sejagat dan juga Cikgu Izzat terus memperjuangkan isu. Betul. Dan antara tips yang Cikgu kongsikan tadi, yang pertama sekali, tolong jaga privasi anda, data-data yang sulit jangan kita kongsikan kepada mereka di luar sana, sesiapa saja. Walaupun kawan baik kita, hati-hati dengan kad bank kita, nombor PIN khususnya, dan kemudian IC, license, itu semua antara perkara yang penting. Kena kongsi dengan isteri itu penting. Yang tu okeylah. Penting. Suami dan isteri tak apa. Okey, dan seterusnya Terence, kita akan ke Terengganu untuk cerita pagi. Tapi sikit lagi saya nak tambah, iaitu antara yang dikongsikan oleh cikgu sendiri berkenaan dengan berhati-hati dengan data privasi anda. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, sekiranya anda menjadi mangsa, jangan panik, boleh terus buat aduan. Dapatkan pertolongan yang di tempat yang sepatutnya lah kan, cikgu kan. Itu yang paling utama. Okey, dan seterusnya kita nak